A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Okay, insya-Allah kita sambung hari ini tadabbur surah Ar-Ra'd. Kita sampai ayat yang ke-22. Cuba kita tengok apa maksud ayat yang lepas dan kaitannya dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas daripada ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Allah bertanya bukan untuk mendapat jawapan tetapi sebagai mengingkari ataupun mencela mereka yang tidak berakal, yang tidak boleh membezakan antara kebenaran yang cukup jelas dengan kebatilan yang juga cukup jelas. Jadi Allah bertanya, adakah orang yang mengetahui Quran yang diturunkan adalah benar dan mereka memahami dan mereka beramal dengannya, adakah orang ini sama seperti orang yang a'ma, orang yang buta? Jadi Allah nak buat perbandingan orang yang yakin dengan Al-Quran, mereka beramal satu persatu seumpama orang yang celak. Dan orang yang tidak menghayati Al-Quran, tidak beramal dengan Al-Quran, seumpama adalah orang yang a'ma, orang buta. Jadi manusia dengan Al-Quran ni ada dua golongan, dua jenis sahaja. Tidak ada yang ketiga. Sama ada orang yang celak, iaitu orang yang baca, faham, tadabbur dan beramal, ataupun orang yang sebaliknya dia buta. Dia baca tak tadabbur, ataupun dia tadabbur tapi tidak beramal ataupun tak menyampaikan. Jadi antara dua jenis manusia ni sangat berbeza. Kemudian Allah kata, innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang betul-betul mengambil pengajaran ialah ulul albab, orang yang berakal. Kemudian lepas tu ayat 20 sampai 22 Allah sebut ciri-ciri ulul albab. Yang kalau kita tengok dalam surah Ali Imran pun ada, di akhir surah Ali Imran pun Allah sebut juga ciri-ciri ulul albab. Maka sebab itulah kadang-kadang Allah sebut di berbagai tempat, berbagai surah. Sebenarnya maknanya kait-mengait antara satu sama lain. Bukan makna sifat ulul albab kalau dah ada dalam sebagaimana dia sebut dalam akhir surah Ali Imran, maka yang ada yang kita belajar dalam surah Ar-Ra'd tak perlu ada, tak. Sebenarnya dia kait-mengait. Sebab itulah Quran tu adalah lengkap dan perlu difahami semua ayat, semua surah daripada awal sampai akhir. Sebab ia saling lengkap melengkapi. Jadi dalam surah Ar-Ra'd ini Allah bagi tahu sifat ulul albab. Pertama, allazina yufuna bi ahdillah, yang sentiasa menunaikan janjinya dengan Allah, termasuklah janjinya dengan hamba-hamba Allah. Ini sifat pertama ulul albab. Maka sebab itulah mereka yang tidak menunaikan janji, Allah mengatakan mereka itu adalah bukan ulul albab. Bahkan mereka ada ciri-ciri orang munafik. Apabila berjanji mereka mungkir. Yang kedua, mereka tidak membatalkan perjanjian. Yang ketiga, mereka sentiasa menyambung, menghubungi apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungi, iaitu sama ada berhubung dengan Allah ataupun berhubung dengan sesama makhluk. Dia bukan solat kemudian dia putus hubungan dengan manusia, tak. Dia tepat janji, tidak membatalkan perjanjian dan sentiasa berhubung dengan Allah dan juga berhubung dengan manusia. Kemudian yang keempat, dia takut kepada Tuhannya. Lebih kurang takut pada Tuhannya adalah sebagai pendorong, sebagai penyebab untuk dia sentiasa menepati janji dengan Allah ataupun dengan manusia dan sentiasa menghubungi hubungannya dengan Allah dan manusia. Dan juga yang kelima,
dia takut kepada su'al hisab, hisab yang sangat detail yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Jadi ini juga pendorong untuk dia sentiasa beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Kemudian Allah sebut lagi sifat ulul albab yang keenam, iaitu wallazina sabaru, orang yang sentiasa sabar. Sabar kerana apa ni? Sabar ada dua. Ada orang sabar untuk mencapai cita-citanya, walaupun dimaki, walaupun susah hidup, tapi demi untuk mencapai cita-citanya dia sanggup sabar. Tapi itu bukan sabar yang sifat ulul albab. Sifat ulul albab ialah orang yang sabar ibtigha'a wajhillah, sabar untuk mendapat keridaan Allah, bukan untuk kepentingan diri. Yang ke-8, yang ke-7, mereka mendirikan solat. Yang ke-8, mereka menginfakkan hartanya sama ada secara rahsia ataupun secara terang-terang. Dan yang ke-9, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka menolak kejahatan orang kepadanya dengan hasanah, dengan kebaikan. Ini antara yang paling sukar. Kita nak balas kebaikan orang mudah, walaupun kadang-kadang kita tak balas kebaikan orang. Tapi yang lagi sukar ialah nak balas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini sifat yang ke-9 ulul albab. Kemudian Allah beritahu, ulaika lahum uqbad dar. Mereka inilah ulul albab yang ada 9 sifat ni, uqbad dar, akan mendapat sebaik-baik kesudahan, akan mendapat akibah yang terbaik. Jadi soalannya, apa dia uqbad dar? Apakah kesudahan yang terbaik? Sebab Allah sebut umum, uqbad dar, kesudahan yang baik. Apa dia? Ayat hari ini, ayat 23 menghuraikan. Apakah itu uqbad dar? Apakah balasan terbaik untuk ulul albab yang mempunyai sifat yang 9 tadi? Okey, kita sambung. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ayat sebelum ni apa dia? Ulaika lahum uqbad dar. Ayat 22. Jadi ulul albab yang mempunyai sifat-sifat yang telah disebut, bagi mereka kesudahan yang baik. Apa dia kesudahan yang baik? Jannatu adnin. Iaitu, kalau kita belajar bahasa Arab, jannah tu makna badal. Badal kepada uqbad dar. Badal ni ialah boleh bertukar gantilah. Kalau kita kata, apakah itu uqbad dar? Jawapannya ialah jannatu adnin. Ataupun kita tanya terbalik, apakah itu jannatu adnin? Jawapannya ialah uqbad dar. Jadi apa uqbad dar? Iaitu jannat, surga, surga. Adnin. Jadi bila sebut surga ni, orang beriman, orang beriman dia kena, ataupun dia automatik dia akan terbayang, iaitu satu nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di kepala. Bagi orang beriman, dia kena bayangkan dan dia kena rasa gembira. Sebab antara fungsi Al-Quran ialah apa dia? Fungsi Al-Quran. Wa yubashshiru wa yubashshiral mu'minina allazina amanu wa amilus salihat. Quran salah satu fungsi ialah wa yubashshir, memberi khabar gembira kepada siapa? Orang beriman, iaitu allazina amanu, orang yang beriman, dan tanda dia beriman dia beramal soleh. Jadi berita gembira bagi orang beriman apa dia? Berita gembira bagi orang beriman, dapat. Tapi kita mana lebih gembira? Kahwin ke ataupun dengar berita syurga? Dapat bidadari?
Tapi bila Allah menceritakan pasal bidadari, muka kita senyum tak? Tak senyum kan? Tapi bila dia beritahu ada seorang wanita muda yang kaya nak kahwin dengan kita, senyum tak masa tu? Kita ada ciri-ciri munafik. Sebab mulut kita mengaku kita beriman, tapi bila Allah bagi berita gembira, kita tak senyum. Manusia bagi berita gembira, kita senyum. Muhasabah diri, termasuk saya. Jadi, bila sebut syurga, kita kena gembira kalau kita orang beriman. Kemudian Allah beritahu, syurga pula ialah adnin. Apa makna adnin? Bila Allah nak bagi tahu berita gembira, pasti benda yang satu benda yang luar biasa yang kita tak akan dapat di dunia. Syurga dah luar biasa dah. Satu lagi yang luar biasa beda. Setiap perkataan ada berita gembira. Syurga berita gembira, iaitu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar dan tak pernah terlintas. Adnin pula apa berita gembira? Apa makna adnin? Ramai orang guna nama adnin kan, nama orang, nama sekolah, sekolah adni kan. Tapi bila masuk sekolah tu tak gembira pun. Jadi apa makna adnin? Apa makna adnin? Itulah kita banyak masa mendengar kata-kata manusia sampai tak faham apa yang Allah cakap. Adnin ialah makna iqamah ataupun kekal. Syurga yang kekal. Adnin sama dengan iqamah. Jadi apa gembira ni? Dalam perkataan adnin, apa kegembiraannya? Kita penat duduk kat dunia sebab apa? Antara sebab kita tak bahagia ataupun penat duduk kat dunia sebab apa? Stres. Kadang-kadang duit banyak pun stres. Sebab apa? Fikir apa? Sebab tidak ada adnin. Besok mungkin sakit. Kan? Minggu depan mungkin mati. Jadi kadang-kadang kegembiraan tu dipadam dengan apa yang akan berlaku akan datang. Mungkin sakit, mungkin tua, mungkin mati kan. Tapi bila duduk dalam syurga, kita fikir tak? Minggu depan tak cukup duit. Tahun depan sakit. Lepas 10 tahun ada wabak pula. COVID-19 dalam syurga. Ada? Tak ada. Itu makna kekal. Jadi bila kita fikir, semua akan datang, semuanya baik, kekal, tak sakit, tak risau, tak sedih, tak sesama, tak tua, tak mati. Lagi menyeronokkan. Betul? Kemudian, yadkhulunaha, mereka memasukinya. Mereka akan masuk. Mana? Lulus ujian. Siapa yang lulus ujian yang boleh masuk syurga adnin ni? Siapa? Ustaz? Belum tentu. Pelajar? Belum tentu. Ulama? Belum tentu. Siapa yang akan masuk ni? Al-abrar yang ada sifat sebelum ni. Yang sentiasa menepati janji, yang sentiasa berhubung dengan Allah dan berhubung dengan manusia, yang sentiasa sabar, yang sentiasa solat. Bila semua ada sifat tu 9 yang sebelum ni, maka dia lulus ujian dan layak dapat masuk syurga Allah. Kemudian siapa lagi yang akan masuk? Waman dan man, orang yang salaha. Apa makna salaha? Salaha makna orang yang soleh, orang yang baik, orang yang dia baik. Daripada siapa ni? Min abaihim, dari abaihim. Abak ni jamak kepada abun. Kalau satu abun, kalau jamak aba. Jadi yang akan masuk syurga adnin, mereka yang ada sifat al-abrar, dan juga yang akan masuk ialah orang yang baik daripada kalangan sebenarnya bapa-bapa ni termasuk tak isteri-isteri?
ataupun ibu-ibu kan. Bila sebut bapa maksud tak ibu? Ya. Dalam bahasa Arab, Allah nak sebut ibu dan bapa. Tapi ada satu jenis bahasa dipanggil at-taghlib. Dia nak sebut dua tapi sebut satu je. Yang mana lebih ramai, yang mana lebih layak menjadi ketua, Allah utamakan itu, iaitu bapa. Tapi maksudnya ialah ibu bapa. Ibu bapa mereka. Ibu bapa siapa ni? Ibu bapa ulul albab tadi pun akan masuk bersama mereka. Siapa lagi? Wa azwajihim, dan isteri-isteri mereka. Siapa lagi? Wa zurriyatihim, dan zuriat mereka. Bila sebut zuriat ni yang mana? Adakah anak sahaja? Tak, yang ke bawah. Bahkan ada pendapat yang ke atas pun daripada kita naik ke atas, bapa, atuk masuk sekali. Tapi sebenarnya Allah dah sebut ni ibu bapa kan. Bila sebut ibu bapa yang ke atas, maka zuriat ni maksud yang ke bawah, anak, cucu, cicit. Okey. Jadi siapa yang akan masuk ni syurga? Satu, ulul albab yang ada sifat 9 kan. Yang kedua, ibu bapa mereka, isteri-isteri mereka dan zuriat mereka. Tapi yang 3 golongan ni, ibu bapa, isteri dan zuriat, apa sifat mereka yang melayakkan mereka masuk syurga? Apa sifat mereka? Sama? Tapi ada Allah sebut tu. Kalau sama duduk kat sini kan, semua yang ada sifat ulul albab akan masuk syurga. Tak payah sebut dah mak bapak. Kalau mak bapak ada sifat ni, masuk sinilah. Kalau isteri ada sifat ulul albab, masuk sinilah. Kan? Tapi Allah sebut berasingan dan ada ciri-ciri. Mereka ni akan ikut ulul albab masuk syurga adinin. Apa dia? Sebenarnya Allah sebut tu. Sifat ibu bapa, isteri dan zuriat yang boleh masuk bersama ulul albab. Cuba perhati dalam ayat ni, ada tak? Ni. Salahah ni. Kalau tak ada salahah ni, mana seolah semua ibu bapa boleh masuk walaupun tak saleh. Jadi syarat nak masuk syurga bersama ulul albab ialah mesti saleh. Kan? Saleh. Apa makna saleh? Yalah, soleh ni islah reformasi kan. Soleh ni sama ada dia soleh, satu dia soleh untuk dirinya, yang kedua dia musleh, dia mengislahkan orang lain. Dua-dua. Allah kata apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat. Ini ciri-ciri soleh, iaitu orang yang beramal soleh. Siapa yang dikatakan beramal soleh, ataupun apakah yang dikatakan soleh? Apakah amalan yang dikatakan amalan soleh? Kata itu sifat orang yang tak rugi kan. Tapi bilakah orang tu dikatakan soleh? Bila dia beramal soleh? Okey, apakah amalan yang dikatakan amal soleh? Ramai orang mendakwa dia beramal soleh kan. Zikir 1000 pagi, zikir 1000 malam, selawat 100 kali hari Jumaat. Dia kata itu amal soleh. Solat hadiah kan. Jadi apa ciri-ciri amalan yang dikatakan soleh? Mereka buat ibadat kepada Allah, benda seperti Rasulullah. Betul. Pertama, mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amalan itu mesti selari dengan sunnah Nabi. Barulah dipanggil amal soleh, dan orang yang beramal dipanggil soleh. Boleh. Jadi kalau mak bapa, isteri ataupun anak cucu nak bersama ulul albab, maka jadilah orang yang soleh.
Jadi kalau mak bapak ataupun isteri, amalan dia tak sama dengan ulul albab yang ada 9 sifat. Dia bawah sikit. Kan? Tapi ikut ayat ni, mak bapak ni akan masuk bersama ulul albab kan. Adakah mak bapak boleh tarik dia sama tinggi darjah di syurga? Ataupun setakat masuk je tapi tak sama darjah? Faham soalan? Kata lepas termasuk ulul albab kan? Ada 9 sifat tu. Dah masuk, anak tu tak cukup syarat. Cuma ada sifat soleh. Maka kalau ikut ayat ni, anak tu boleh masuk. Dia masuk dalam zuriat kan? Tapi bila anak masuk, akan bersama apa tak? Di satu tingkat syurga. Ataupun syurga yang berbeza. Ha? Boleh tarik tapi dalil tak tahu dalil. Macam mana anda tahu boleh tarik tapi tak tahu dalil? Sebenar tak tahu lah tu. Okey. Cuba buka surah At-Tur ayat 21. Surah At-Tur ayat 21. Wallazina amanu 21. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Alhaqna bihim, kemudian wama alhaqna bihim zurriyatahum. Wama alatna hum min amal min syai'. Kemudian kullu imri'in bima kasabat bima kasaba rahinun. Okey. Cuba tadabbur. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum zurriyyatuhum, dan zuriat mereka ikut mereka. Orang beriman, kemudian zuriat mereka ikut mereka. Ikut mereka mana ni? Masuk syurga. Jadi mak bapak masuk syurga, anak pun masuk syurga, tapi tingkat tak sama. Okey? Dua-dua ni boleh masuk sebab apa? Mak bapak dengan anak, zuriat boleh masuk sebab beriman. Dua-dua beriman. Okey? Kemudian apa Allah buat? Alhaqna bihim. Kami gabungkan dengan mereka, dengan mak bapak, gabungkan siapa? Zuriat mereka. Boleh? Contohlah. Ini syurga, tingkat yang ke berapa? 100. Ini mak bapak. Bapak duduk sini. Anak duduk tingkat yang ke 50. Kan? Ini anak. Dua-dua boleh masuk syurga sebab beriman. Tapi apa Allah buat pada anak dan bapak ni? Allah kata, alhaqna, kami masukkan anak-anak bersama bapak. Tak sama dengan bapak. Kalau bapak tingkat ke 100, anak pun akan diangkat tingkat ke. Ini bukan sejarah ni, pindah tempat. Kalau anak tingkat 100, bapak tingkat 10. Nanti satu-satu. Okey. Kemudian okey. Apa yang kita terbayang bila bapak ni dia masuk tingkat ke 100 sebab berdasarkan amalan dia kan. Bila dia tarik anak, logiknya apa?
Bila dia tarik anak bersama dia, logiknya apa? Pahala akan semakin kurang lah. Sebab kebaikan dia telah dikongsikan. Betul? Logik macam tu kan? Jadi mungkin kita terbayang, kalau bapa dah kongsi pahala dia dengan anak, maka bapa turun tingkap 85. Anak pun dekat sini lah. Anak boleh naik tapi bapa turun. Kenapa? Sebab pahala dia telah dikongsi. Betul kan? Logik macam tu. Maka Allah betulkan pemikiran yang salah. Wa ma alatna, dan kami tidak kurangkan sedikit pun min amalihim, daripada amalan mereka. Amalan siapa? Mak bapak dia. Min syai'in, sikit pun tak kurang. Walaupun dia boleh tarik anak, tapi bapak kekal tingkat ke 100. Boleh faham? Kemudian Allah kata apa? Kullu mri'in, setiap seseorang dengan apa yang dia kerjakan rahinun. Apa makna rahin? Rahin ni makna terikat. Setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Okey, apa maksud ayat ni? Ayat yang akhir ni. Apa maksud? Tiba-tiba Allah berkata di hujung tu setiap orang terikat dengan amalannya. Okey. Bila bapa yang beriman, yang soleh, dan anak pun beriman tapi tingkat bawah, bapa boleh tarik kan? Pahala dia tak berkurangan. Okey, soalan, mungkin tak? Ini dalam neraka pula. Dalam neraka. Kalau bapa duk tingkat ke 100 kan? Katalah, anak duk tingkat ke 50. Sama tak proses berlaku dalam syurga? Iaitu, bapa boleh tarik anak. Mungkin tingkat ke 100 ni kurang panas lah kan? Dia lagi dalam, lagi panas. Jadi, sama tak berlaku proses dalam syurga, berlaku juga dalam neraka? Ha? Tak. Apa dalilnya? Mungkin bapa dalam neraka, dia boleh tarik anak dia yang neraka kat bawah tu, dan duduk bersama dia dan kurang panas. Jadi mungkin tak berlaku dalam neraka? Tak ada dalil. Yang ni lah ni. Sebenarnya Allah nak cover ni, takut kita faham yang dalam neraka pun sama. Tak. Allah kata kullu mri'in, setiap seorang dengan apa yang dia lakukan terikat. Mana kalau kamu buat dosa banyak tu, kamu duduk tingkat ni lah. Orang lain tak akan pikul dosa kamu. Orang lain tak akan pikul dosa kamu. Kalau bapa duduk tingkat ke 100, di sinilah. Okey. Contoh. Jadi setiap orang tak akan memikul dosa orang lain. Sebab apa? Kenapa syurga boleh angkat? Boleh ubah tingkat. Tapi neraka tak boleh. Kenapa? Adakah Allah tak adil? Yang ni rahmat Allah, yang ni tak ada rahmat Allah. Yang ni keadilan Allah, yang ni? Itu. Di neraka ni, Allah hukum manusia berdasarkan keadilan. Adil tak Allah letak bapa berdasarkan dosa dia tingkat ke 100 dan anak berdasarkan dosa dia tingkat ke 50. Adil tak? Adil. Tapi dalam syurga pula balasan Allah berdasarkan apa? Satu, keadilan. Yang kedua, plus kelebihan ataupun fadlun. Bonus. Jadi adil campur fadlun di syurga. Tapi dalam neraka tidak ada fadlun. Adil saja. Sebab tu tak dinaikkan. Boleh? Soalan apa? Dia ada ulama mentafsirkan ayat ni, ayat surah apa ni? Surah At-Tur boleh diterbalikkan. Kalau bapa duduk kat bawah, anak kat atas, anak pun boleh tarik. Boleh tarik. Satu. Yang kedua, ada hadis hadis yang sahih
bapa bila duduk di akhirat besok, dia tengok keadaan dia semakin baik kan? Semakin baik, semakin baik. Lalu ditanya kepada penjaga, iaitu malaikat, apa dah berlaku? Keadaan aku semakin baik, dalam kubur pun baik. Maka malaikat menjawab apa? Sebab doa anak kamu. Jadi doa anak tu boleh meninggikan bapa. Faham? Jadi doa anak, amalan anak boleh meninggikan bapa. Yang ni doa bapa, amalan bapa boleh meninggikan anak. Jadi boleh. Okey. Tapi ada satu ayat yang Allah kata, kami himpun orang-orang zalim bersama isteri mereka dan zuriat mereka. Kan, cuba buka surah As-Saffat. Ayat 23. Surah As-Saffat ayat 23. Ha? 23. Apa? As-Saffat, bukan Saf. Oh, ayat ni bermula dengan uhsyuru. Uhsyurul ladzina zalamu. Sorry, 22. Allah berfirman kepada malaikat, "Himpunkanlah orang yang saling Zalamu wa orang yang berkeadaan seperti mereka, wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Okey, cuba terjemah. Uhsyuru. Himpun daripada mahsyar kan? Himpunlah, Allah perintah pada siapa ni? Tak, Allah perintah pada malaikat supaya malaikat himpunkan allazina zalamu, orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Dan kepada siapa dia zalim? Tak, orang zalim ni sebenarnya dia tak pernah zalim pada Allah, walaupun dia kata dia zalim pada diri sendiri. Dan kezaliman yang paling besar, syirik pada Allah. Jadi Allah kata pada malaikat, himpun orang-orang yang zalim yang syirik pada Allah, wa azwajihim, dan isteri-isteri mereka. Dan wa ma kanu ya'budun, dan himpun sekali juga apa yang mereka sembah. Seperti apa? Berhala. Okey, di sini kenapa pula Allah kata himpun? Orang zalim tu biarlah isteri duduk sekali, anak pun duduk sekali, berhala yang dia sembah pun duduk sekali. Apa hikmahnya? Apa hikmah? Dia kalau orang beriman, anak, isteri dia, bapa dia duduk satu tingkap, apa kebaikannya? Bertambah gembira. Betul? Kita duduk tempat nikmat, tengok anak pun tempat yang sama, isteri, bertambah gembira. Okey. Kalau orang kafir pula, kalau dibakar dalam api, tengok isteri dia pun kena bakar, anak pun kena bakar, berhala dia sembah pun kena bakar. Ini dia panggil azab dari segi mental. Tambah-tambah tengok Tuhan yang dia sembah. Mu pun kena bakar juga. Aku dah sembah mu. Okey. Pengajaran yang besar pada ni. Cuba kita simpulkan. Siapa yang boleh masuk syurga? Ulil albab kan? Yang ada 9 sifat tu. Kemudian siapa lagi? Mak bapak dia, anak dia, zuriat dia, isteri dia yang soleh. Kenapa mak bapak, isteri dan zuriat pun boleh masuk? Sebab soleh. Okey, dalam ayat ni surah At-Tur pun Allah beritahu kenapa bapa boleh tarik anak cucu dia masuk bersamanya di syurga yang tinggi. Sebab iman, sebab soleh. Jadi pengajarannya apa? Mak bapak nak tak anak-anak duduk bersama dia dalam syurga? Nak kan? Pertama dia nak masuk syurga. Yang kedua kalau boleh nak duduk bersama anak-anak. Okey, kalau ikut apa yang kita belajar hari ini, apa yang sepatut dibuat oleh mak bapak untuk memastikan anaknya bersamanya dalam syurga, bahkan satu tingkat. Apa yang patut dibuat oleh mak bapak? Apa dia?
Tak, yang paling asas sekali pada. Yang paling asas, mak bapak tu sendiri kena menjadi orang yang soleh. Makna nak tarik anak, dia mesti soleh. Jadi yang berlaku sebaliknya. Banyak mak bapak nak anak dia berjaya, tapi dia tak pernah, ramai mak bapak tak menjadi soleh. Macam mana dia nak anak dia berjaya? Bukan cara dia mensolehkan diri dia, tapi dia bagi pendidikan terbaik pada anaknya. Kadang-kadang anaknya tak belajar agama, dia pun tak pergi belajar agama. Kadang-kadang dia hantar anak pergi belajar agama, dia sendiri tak soleh, dia sendiri tak belajar agama. Sebenarnya mak bapak ni nak menjahanamkan anak. Kalau betul dia sayang pada anak, pertama sekali dia sendiri jadi orang yang soleh. Kalau dia menjadi orang yang soleh, anak dia insya-Allah, kalau tak jadi soleh pun, ataupun kalau masuk syurga paling bawah pun, dia boleh tarik. Itu ke akhirat kan. Kalau kat dunia ada kebaikan tak? Kalau mak bapak soleh. Mak bapak soleh, anak belum soleh lagi. Ada kebaikan tak? Untuk manfaat di dunia. Yang kita sebut tu di akhirat kan. Di dunia ada faedah tak? Kalau mak bapak tu adalah orang yang soleh. Dia tak kaya sangat tapi dia soleh. Dia beriman, dia jaga solat. Mak pula tutup aurat. Walaupun anak ada masalah. Ada tak faedah di dunia? Ada. Apa dia contoh? Banyak jalan keluar Allah akan bagi jalan keluar untuk masalah. Allah bagi jalan keluar kepada masalah kan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajat. Okey. Ada tak contoh dalam Quran? Mak bapak soleh, anak tak berapa soleh dan Allah selamatkan anak tu. Sebab mak bapak yang soleh. Al-Kahfi. Apa dia contoh ayatnya? Surah Al-Kahfi. Konspirasi, sukakan surah Al-Kahfi. Ceritalah sikit. Jangan baca 10 awal ayat 10 akhir je. Kat tengah pun kena baca. Allah kata apa? Fa'ammal ghulam. Fa'ammal ghulam. Ayat 81. Fa'ammal ghulam. Fakana abawahu mu'minaini. Kan? Fakhashina 80 an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Okey, kita tak ada buaya ni je. Cuba tak ada wa ammal ghulam. Adapun ghulam. Ghulam kan? Ghulam ni mana? Budak. Ghulam dakwah. Tak apalah, tinggalkan ghulam rasul, ambil ghulam dakwah di Bukit Jelutong. Adapun ghulam, budak. Budak yang mana ni? Yang Khidir bunuh kan? Fakana, maka adalah abawahu, kedua ibu bapanya beriman. Fakhashina, maka Tuhan Khidir kata pada Musa, khashina. Apa makna khashina? Tak. Kami takut, kami risau. Ayyurhiqahuma. Budak ni akan menyesatkan mak bapaknya. Tughyanan secara melampau dan kufur. Tengok Jadi Allah kata kami takut budak ni akan menyesatkan mak bapaknya yang beriman. Maka apa Tuhan suruh pada Khidir? Bunuh budak kan? Kenapa Allah suruh Khidir bunuh budak ni? Sebab nak selamatkan? Adakah nak selamatkan mak bapak dia saja ataupun nak selamatkan budak ni sekali? Dua-dua kan? Budak ni kalau besar jadi apa? Akan kufur dan akan menyesatkan mak bapak dia. Jadi Allah selamatkan mak bapak dan Allah selamatkan budak sekali.
Walaupun caranya dengan bunuh. Apa sebab Allah selamatkan budak dan selamatkan mak bapak? Apa sebab? Soleh. Sebab mak bapaknya beriman. Subhanallah. Allah beritahu ni. Ada pembudak tu sebab mak bapak berimanlah, kami selamatkan dia. Kalau mak bapak tak beriman, makna sebaliknya, Allah tak selamat. Jadi kalau betul kamu nak anak kamu selamat dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, jadilah bapa yang beriman. Tak perlu jadi bapa yang kaya. Tapi kalau beriman dan kaya, bonus. Okey. Kita macam kalau zaman sekarang ni, kalau kita dengar anak dia mati jatuh bangunan ke, tiba-tiba mati lemas, dia adakah benda tu boleh dikaitkan dengan cara tak bunuh tapi Allah ambil masa dia. Tapi mak bapak dia beriman tak? Kalau beriman lah. Boleh. Semoga. Sebab apa saja cerita yang Allah sebut dalam Quran, pengajaran untuk kita semua. Benda tu boleh berlaku. Okey. Boleh? Satu lagi kisah. Yang Allah selamatkan budak sebab bapaknya soleh. Harta anak yatim. Sama surah apa? Surah Al-Kahfi. Ayat 82. Ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Kemudian wa kana tahta apa? Wa kana tahtahu kanzun lahu. Kanzul lahuma kan? Wa kana abuhuma salihan. Okey. Cuba tadabbur. Wa ammal jidar. Adapun jidar ni apa? Tembok. Tembok kan? Fakana, maka ia adalah kepunyaan ghulamaini. Dua anak yatim. Fil Madinah, di bandar. Dan kita tahu tak, budak anak yatim ni bapa dia meninggalkan. Tapi penduduk kampung ni baik ke jahat? Mana tahu jahat? Tak bagi makan pada? Kalau inilah sebab kenapa bapa kedua anak yatim ni sembunyikan harta dalam tanah. Kenapa tak bagi amanah pada orang kampung? Sebab orang kampung jahat. Jadi budak ni duduk dalam kampung yang dah rosak dah. Semua penduduk dia dah rosak, jahat. Tapi logiknya, anak yatim, bapa tak ada, duduk di negeri yang jahat. Agak logiknya budak ni jadi apa? Jahat. Dan harta dia memang habis kan? Tapi tengok, Allah jaga budak ni. Wa kana tahtahu adalah di bawah jidar ni. Bawah tembok tu ada kanzun. Apa makna kanzun? Harta. Milik siapa? Lahuma, milik kedua anak yatim. Jadi kenapa Allah selamatkan? Allah nak selamatkan harta anak yatim ni daripada dirampas oleh orang kampungnya jahat. Caranya apa? Allah hantar Musa dan Khidir daripada negeri jauh. Ni bukan calon-calon orang yang pergi selamatkan harta dia. Nabi dan Khidir. Apa sebab? Allah begitu. Sebabnya wa kana abuhuma salihah. Sebab bapa kedua anak yatim adalah salih. Ini Allah begitu jelas-jelas ni. Sebab bapa salih, kami jaga anak yatim. Sebab mak bapa beriman, kami jaga ghulam ni. Tak, dia sebenar Allah nak perbagaikan. Bila mukmin mesti beramal soleh. Sebab tu bila Allah sebut dalam Quran, selalu Allah sebut allazina amanu, kemudian mesti ada. Ini tak boleh dipisahkan. Wa amilu as-salihat. Bila dia beramal soleh, dia soleh lah. Tapi sebelum beramal soleh, dia mesti beriman. Kalau orang tanya, apa tanda orang tu beriman? Beramal soleh. Jadi beriman dengan soleh adalah berkaitan. Tanda beriman, soleh. Asas untuk beriman, asas untuk beramal soleh, beriman. Okey? Jadi, ubahlah cara kita mendidik anak.
Kadang-kadang mak bapak hantar anak sekolah agama, dia tak jadi beriman. Hantar anak sekolah agama, suruh anak pakai tudung. Mak bapak tak pakai tudung. Tak. Salah tu. Kalau betul kamu sayang pada anak-anak kamu, kalau betul kamu nak anak kamu selamat dunia akhirat, yang pertama baiki diri kamu. Ubahlah diri kamu. Okey. Dan juga satu lagi saya nak sebut di sini ialah bila kita beramal soleh, sebenarnya ni yang boleh masuk syurga adnin kan, bapa pula boleh tarik anak ke tingkat yang sama dengan mereka, semua asasnya pada amal soleh. Jadi maksudnya apa? Amal soleh tu sebenarnya apa tujuan amal soleh? Sama ada solat ke, puasa ke, sedekah ke, apa sebenar tujuan beramal soleh? Ha? Supaya kita dapat balasan ni, jannatu adnin. Jadi sebenarnya amal soleh tu bekerja ataupun tak? Ha? Sebab orang kita bila sebut solat dia rasa ini bukan bekerja. Sebab tu dia lewatkan. Sebab tu dia dahulukan kerja dia daripada amal soleh. Sebab dia terasa amal soleh satu pekerjaan. Sedangkan amal soleh lah satu pekerjaan yang paling utama untuk dia selamat dunia akhirat. Dan gaji amal soleh dengan gaji yang dia sedang lakukan mana lebih besar? Pastilah gaji amal soleh lebih besar sebab jannatu adnin. Gaji dia 10,000 je. Dapat rumah apa? Banglo, itu pun hutang. Tapi yang tu dia kerja habis-habisan. Yang amal soleh yang gajinya syurga adnin, dia kerja sambil lewa. Cuba buka surah Ar-Rum ayat 44. Wa man kafara fa alaihi kufruhu. Wa man kafara fa alaihi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Okey. Cuba tengok. Waman kafar. Siapa yang kufur, fa'alihi kufruh. Maka ke atasnya lah dia akan tangguh kekufurannya. Jadi Allah nak begitu, siapa yang kufur, siapa yang lawan Tuhan, jangan fikir orang lain rugi. Jangan fikir Allah yang rugi. Tapi fikirlah kamu sendiri akan rugi. Bila nak buat dosa pun fikir. Jangan fikir orang lain yang kita umpat tu dia rugi. Tak. Kamu yang akan rugi. Jadi bila kita faham ini, kita akan elakkan daripada buat dosa ataupun kufur. Sebab kita akan tanggung. Yang kedua, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا. Siapa yang beramal salih pula, maka fali anfusihim, maka amal salih itu untuk siapa? Untuk diri dia. Tapi ada satu lagi perkataan, yamhadun. Apa makna yamhadun? Apa dia? Apa maksud tu? Kita buat amal salih untuk diri kita. Maksudnya, kalau kita beramal salih untuk diri kita, jangan buat cincai, sebab dia untuk kita. Sebab kita kan biasa kalau ibadat ni kita buat cincai sambil lewa kan. Sebab kita rasa seolah untuk Allah. Solat lawak pun tak apa, yang penting aku solat. Tak, ini untuk kamu. Buat terbaik. Okey. Bila nak baca Quran, kita rasa untuk siapa? Untuk diri kita lah. Habis kenapa baca sekejap? Kadang-kadang terlupa kan. Tapi bila buka Facebook tu, baca kajian-kajian orang, kita rasa macam untuk kita je kan. Kita nak faham dan nak cerita pada orang. Sebab tu kita baca sampai 2-3 jam. Jadi bila amal solat tak masuk dalam kepala, ini untuk aku ni. Okey. Jadi yang mahdu apa makna dia? Siapa yang beramal solat, maka untuk diri dia sebagai persiapan untuk apa? Subhanallah. Allah nak bagi tahu. Siapa yang beramal solat, satu untuk diri dia. Yang kedua, amal solat itu satu proses untuk dia menyiapkan diri dia supaya dapat tempat yang terbaik di syurga. Oh, perkataan ini motivasi bagi orang beriman. Sebagaimana kita bekerja kan, kita bersungguh-sungguh. Sebab apa? Mindset kita naik pangkat kan, dapat
renovate rumah, dapat melancong, maka kita bekerja sungguh-sungguh. Tapi bila amal soleh, bila puasa ke, solat ke, kita tak rasa aku sedang nak meningkatkan tempat aku di syurga. Betul? Yamhadu ni. Ni Allah nak beritahu amal soleh satu kerja yang sangat besar dan keuntungannya lagi besar daripada dunia. Ni contoh kita duduk dalam kelas amal soleh tak? Kan? Tapi mana kita lebih fokus? Kelas macam ni ataupun masa makan? Ya. Tapi biasa orang tertidur dalam kelas ke ketika makan? Sebab apa? Sebab masa makan walaupun penat dia tak mengantuk. Sebab apa? Dia rasa dia makan untuk diri dia. Aku mesti makan betul-betul nak jaga kesihatan. Tapi bila belajar ni dia tak rasa macam tak rasa untuk diri dia. Lepas tu kadang-kadang mengantuk, kadang-kadang ponteng. Ini tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Nah, betul? Tepat tu. Mahada mana dia sedang mempermudahkan, menyediakan tempat untuknya rafi'an yang tinggi. Yalah, kita bekerja kat dunia, semakin nak senangkan semakin nak susah. Sebab tu kita buat sungguh-sungguh. Bila hilang pekerjaan kita macam orang gila kan, sebab tak boleh nak baiki diri. Tapi bila tak boleh solat, kita rasa macam alhamdulillah. Bila sibuk dengan dunia tak sempat baca Quran, kita tak rasa rugi. Okey. Kita sambung. Wal malaikatu, dan lepas ni ulul albab masuk syurga. Ulul albab masuk syurga, mak bapak dia, isteri dia, zuriat pun masuk sama-sama. Lepas tu apa berlaku? Wal malaikatu, dan para malaikat yadkhuluna akan masuk ke atas mereka ataupun masuk kepada mereka min kulli bab, dari setiap pintu. Oh, setiap pintu makna dalam syurga ada berapa pintu? Banyak tu berapa? 8. Ada dalil? Apa? 8. Apa dia? Tak, itu bukan pintu. Itu jenis syurga. Syurga Firdaus, syurga Naim, syurga Adnin, syurga apa lagi? Itu jenis syurga. Itu Masjidil Haram lah. Tak nak tahu berapa pintu dulu? Tak payah Google dah lambat. Kan Nabi kata siapa yang berwuduk kemudian dia baca doa selepas wuduk, apa kelebihannya? Dia boleh dikatakan kepadanya, masuklah mana-mana pintu syurga yang 8 yang kamu kehendaki. Jadi pintu syurga ada 8 berdasarkan hadis sahih tu. Pintu solat, pintu jihad. Ada babu salam, tak ada kan? pintu sedekah, Dia pintu aiman. itu bergantung pula kepada apa? Keutamaan amalan masing-masing. Kalau dia selalu solat, banyak solat, dia masuk melalui pintu babus solat. Kalau dia banyak sedekah, dia akan masuk pintu babus sedekah. Tapi orang yang ambil wuduk kemudian baca doa selepas wuduk, dia boleh masuk pintu mana? Mana-mana pintu. Kalau orang suka berpuasa, dia masuk pintu babur rayyan. Okey. Jadi siapa yang masuk setiap pintu ni? Para malaikat. Apa malaikat buat bila masuk? Salamun. Malaikat akan mengucap salamun. Mereka mengucap apa? Salamun. Ke atas kamu. Apa maksud salam? Apa tujuan malaikat masuk dan bagi salam?
Kita kalau kita, orang bagi salam pada kita, kita rasa tenang tak? Sebab apa? Ha? Selamat daripada kejahatan. Kalau orang tu bagi salam pada kita, maknanya bila dia bagi salam, satu, menunjukkan dia orang Islam. Yang kedua, bila dia bagi salam pada kita, makna dia suka pada kita. Betul? Sebab salam tu adalah doa. Bila dia suka pada kita, dia beriman, kita selamat tak? Tapi tak ada jaminan. Sebab itu diucapkan oleh siapa? Manusia. Yang ni diucap oleh siapa ni? Dan salam yang malaikat ucap ni sebenar daripada siapa? Allah. Kalau Allah yang mengatakan salam, apa maksudnya? Kamu mesti selamat dan kamu tak akan celaka sampai bila-bila. Tidak ada sedih, tidak ada sakit, tidak ada benda yang merisaukan, tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada kehilangan, tidak ada kematian, semua. Jadi bila malaikat sampaikan salam kepada ahli syurga, itu satu berita gembira yang tak akan hilang selama-lamanya. Selepas ni jangan kamu fikir, hilang duit ke, tak cukup makan ke, ada penyakit ke, sakit, jangan. Semuanya selamat sampai bila-bila. Dan malaikat bagi tahu sebab apa kamu akan selamat sampai bila-bila. Apa kelebihan kamu ni? Bima sabartum. Dengan sebab apa? Kesabaran kamu. Subhanallah. Kalau kita tengok sebelum ni, sebelum ayat 21 kan, Allah sebut sifat ulul albab kan, banyak kan. Apa lagi? Menunaikan janji, tidak membatalkan perjanjian, solat, zakat kan. Tiba-tiba malaikat kata apa? Kamu masuk syurga dengan sabar. Sabar pun ada 9 semua. Sabar salah satu. Tiba-tiba yang diberitahu kamu masuk syurga dengan sabar. Tak sebut dah sebab solat ke, sebab tunai janji, tak ada. Makna apa tu? Dalam banyak-banyak sifat ulul albab Allah sebut satu je, iaitu dengan sebab sabar. Makna apa? Sabar ni sifat yang paling asas, yang paling utama. Kerana sabarlah kamu boleh jadi ulul albab. Dan kerana tak sabarlah kamu masuk neraka. Jadi sabar adalah pintu kepada segala kebaikan. Kalau kita sabar, kita boleh beramal soleh dengan tenang. Kalau kita sabar, kita boleh meninggalkan maksiat. Kalau kita sabar, kita boleh redha dengan segala musibah. Dan sabarlah benda yang paling susah. Sabarlah yang paling susah. Kan Nabi cakap, kalau kamu jamin dua perkara ni, kamu boleh jamin dua perkara, aku akan jamin kamu masuk syurga. Apa ni dua perkara? Satu, jaga mulut. Yang kedua? Senang tak nak sabar jaga mulut ni? Anggota badan yang paling kecil, yang paling lembut, tapi paling susah nak kontrol. Betul? Jadi nak jaga mulut kenapa? Nampak je nak cakap, sabar. Biasa tak sabar kan? Terlepas je. Terlepas. Nak mengata, nak mengumpat. Dan kemaluan pun sama kan? Nafsu kan? Nafsu bermula daripada tengok. Nak sabar supaya tahan mata. Nak sabar supaya tahan nafsu. Ni. Asas kepada kejayaan ahli syurga ialah sabar. Kalau tak ada sabar, hancur. Jadi bukan semua orang nama Sabariah boleh sabar. Nama dia Sabri kan? Isteri dia Sabariah. Pun belum tentu boleh sabar. Yang boleh sabar siapa? Tak. Orang beriman. Nama tak penting. Kemudian Allah kata apa? Fa ni'ma. Maka nikmah sebaik-baik uqbad dar. Allah sebut sekali lagi, uqbad dar. Inilah sebaik-baik kesudahan. Uqbah ni akibat. Akibat yang terbaik. Dar, tempat balasan. Jadi semua manusia kat dunia nak tempat yang terbaik kan. Nak rumah terbaik, nak kereta terbaik. Tapi tak ramai yang nak syurga terbaik. Kan? Sebab tu banyak masa dia, banyak fikiran dia, banyak tenaga dia
banyak duit dia habis untuk dapat yang terbaik di dunia. Alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Okey. Cukup ah? Ya. Okey, soalan. Adakah maknanya dalam surah Al-Kahfi ayat 80 itu Allah nak ibu bapa dan anak yang dibunuh tersebut dihimpun dalam syurga? Jawapan ya, jelas. Bila anak dibunuh masa kecil, dia ada dosa tak? Tak ada. Bila tak ada dosa, dia akan masuk syurga. Dan kalau ikut balik pada ayat surah At-Tur, bapa dia soleh, masuk syurga. Maka bapa tu katalah, anak tak ada dosa, tapi dia boleh masuk syurga, mungkin syurga bawah. Bapa dia boleh tarik tak? Boleh. Dan akhirnya, anak dengan bapa, anak yang dibunuh tu, dengan bapaknya, di syurga akan bersama. Tu. Samakah halnya dengan suami dan isteri? Suami boleh tarik isteri naik ke tingkat atas ke sama macam hal bapa. Ada ulama mengatakan sama berdasarkan ayat ni juga. Ayat ni mereka ulul albab akan masuk ke syurga adnin dan akan masuk bersama mereka siapa? Isteri-isteri mereka. Isteri mana ni yang soleh? Kata ulama ya sama. Isteri boleh tarik suami, suami boleh tarik anak, bapa boleh tarik anak, anak boleh tarik bapa. Tapi jangan tunggu orang tarik Jangan tunggu orang nak tarik dulu baru nak. Bersedialah daripada sekarang, baiki amalan kita, perbanyakkan amal salat sampai kita dapat tarik orang. Jangan kita ditarik oleh orang. Doa lepas wuduk. Okay. Kalau dah kita mengumpat, macam mana nak bertaubat? Kalau orang yang kita umpat masih hidup dan kita tahu di mana dia, yang terbaik ialah kita pergi jumpa dia dan beritahu kita telah mengumpatnya. Dan kalau dia maafkan kita, terlepaslah. Itu yang terbaik. Jangan takut. Sebab kalau kita takut pada dia sehingga kita tak minta maaf, kita akan hadapi keadaan yang lagi menakutkan. Iaitu kejahatan kita, dosa kita akan dibongkar di akhirat besok secara terbuka. Dan semua orang akan tahu. Bukan orang yang mengumpat kita je. Jadi bila kita fikirkan nasib kita di akhirat, kita akan jadi berani untuk mengaku bersalah. Jadi pergilah jumpa. Kalau rasa takut dia bagi penampakan, mesej dulu. Bagi tahu saya ada mengumpat awak. Kalau dia tanya mengumpat apa, sebutlah. Selagi dia tak maafkan dan dia minta apa, dia tanya, kita kena bagi tahu. Tapi ada pendapat ulama, dia kata kalau mengumpat, kita mengumpat kumpulan kita dan umpatan kita belum tersebar dan orang yang kita umpat pun belum tahu, maka tak perlu bagi tahu dia sebab dia belum tahu dan dia tak terkesan pun. Cuma yang perlu kita lakukan, beritahu semula kepada kumpulan orang yang kita umpat bahawa yang saya umpat tadi salah dan saya minta maaf. Itu je. Kalau yang kita umpat belum sampai pada orang yang kita umpat dan dia tak ada kesan apa-apa. Tapi kalau orang tu dah, umpatan kita dah sampai pada dia, dah kecil hati, kena jumpa dia, kena minta maaf. Betul ke seorang suami tidak akan dapat masuk syurga kalau anak isterinya dimasukkan ke neraka? Tak betul. Seorang suami tak dapat. Nabi Nuh masuk syurga kan? Anak dia masuk neraka, isteri dia masuk neraka. Nabi Lut masuk syurga, isteri dia masuk neraka. Firaun masuk neraka, isteri dia masuk syurga. Dia tak mesti suami masuk syurga. Suami masuk syurga, isteri pun masuk syurga. Tak mestinya, ataupun sebaliknya. Kadang-kadang suami isteri masuk syurga bila beriman. Tapi kalau isteri tak beriman, suami masuk syurga, isteri masuk neraka. Sabar laksana perintah Allah. Dah tak ada, dia. Apa tu? Tu. Cik.
Sabar adalah pintu kebaikan dan asas untuk masuk syurga. Bagaimana untuk menjadi orang yang sabar? Nak menjadi orang yang sabar, sabarlah menunggu kelas tadabbur setiap hari. Sabarlah untuk tadabbur ayat Allah satu persatu. Sebab manusia tak mungkin sabar mereka dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu daripada Quran, ilmu daripada hadis Nabi. Jadi dengan ilmu, sama ada Quran ataupun hadis, akan menjadi panduan untuk kita menjadi orang yang lebih sabar. Satu. Yang kedua, dengan kita membaca kisah-kisah para Nabi, para sahabat, para salafus salih, para ulama, bagaimana ujian yang begitu besar dan berat menimpa mereka, jauh lebih berat daripada kita, dan mereka boleh sabar. Bahkan Allah kata yang sabar itu di kalangan Nabi, mereka itu adalah ulul azmi. Ulul azmi. Jadi kalau kita nak sabar, kena ada contoh, kena ada panduan. Bacalah sejarah para Nabi, para Rasul, para sahabat dan ulama. Bagaimana mereka boleh sabar dengan ujian yang sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Kadang-kadang kita tak sabar sebab persekitaran kita. Suasana kawan-kawan kita memang jenis mana barang. Jadi kita nak sabar pun susah. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan terkesan dengan agama ataupun akhlak kawan dia. Maka pilihlah kawan yang terbaik. Semoga dengan kawan yang baik membantu kita untuk sabar. Wallahu a'lam. Bolehkah berdoa dalam hati dalam bahasa Melayu sebelum beri salam dalam solat? Ada pendapat mengatakan boleh, tapi tidak ada dalil lah. Bagi orang yang tak tahu bahasa Arab dan tak tahu nak berdoa dalam bahasa Arab ketika solat, maka ada pendapat mengatakan dibolehkan berdoa dalam hati. Tapi yang terbaik Nabi kata, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kamu bila berdoa. Sebab bila kita meminta, kita kena tunjuk kita ni betul-betul, satu, betul-betul lemah. Sebab tu kita meminta. Yang kedua, kita kena yakin betul-betul bahawa Tuhan yang kita minta tu memang mampu dan boleh bagi apa saja kita nak bila-bila masa. Kena ada keyakinan. Kalau ragu-ragu je, Allah tak akan makbulkan. Jadi bila dua tu kena berdoa sungguh-sungguh. Sebab tu yang terbaiknya, tunjukkan kesungguhan kita berdoa. Macam Nabi, antara ciri-ciri Nabi bersungguh ketika berdoa ialah angkat tangan. Bukan setakat sebut di bibir, tapi angkat tangan. Ada satu ketika Nabi angkat tangan sampai nampak ketiak. Jadi biarlah nampak kita betul-betul bersungguh, betul-betul berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau setakat berdoa dalam hati tak nampak sangat bersungguh-sungguh. Usahalah untuk hafal doa bahasa Arab untuk dibaca dalam solat. Wallahu a'lam. Seorang non-Muslim yang telah memeluk Islam tapi ayah meninggal dunia tapi tak beriman, boleh ia mendoakan ayahnya supaya diringankan azab neraka kelak? Tertutup sebab ayahnya selalu berbuat baik. Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Kalau bapaknya tak beriman, non-Muslim dan mati dalam keadaan tak beriman, maka anak tak boleh berdoa kepada mak bapak yang bukan Islam. Banyak dalil banyak dalil daripada Quran dan daripada hadis. Haram kita berdoa kepada orang kafir yang telah meninggal, yang kita tahu dia meninggal dalam keadaan kufur. Sebab apa? Sebab apa tak boleh berdoa? Sebab dia kufur kepada Allah. Dan orang kafir ni Allah musuh. Allah adalah musuh kepada mereka. Macam mana Allah musuh dan Allah tak ampunkan mereka? Bila Allah tak ampunkan, macam mana kita nak supaya Allah ringankan azab? Jadi bercanggah dengan keimanan kita kepada Allah. Iman kepada Allah ialah buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah tak suka. Allah tak suka pada orang kafir. Kecuali masa dia hidup, kita boleh berdoa supaya Allah bagi hidayah. Tapi bila dah mati, habis. Waktu untuk beramal telah tamat. Wallahu a'lam. Semalam Ustaz ada menyatakan mengenai boros, berbelanja dan boros menginfakkan dalam Al-Quran. Boleh dapat pencerahan apa yang dimaksudkan dengan boros menginfak dalam Al-Quran? Tak, ayat Allah melarang kita boros ada dalam Al-Quran. Bukan boros dalam Al-Quran. Ayat yang menceritakan larangan kita boros ada dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Furqan, sifat ibadur Rahman. Di akhir surah Al-Furqan, wallazina anfaqu wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalik. Akhir surah Al-Furqan. Apakah doa untuk sekeluarga masuk syurga
Boleh baca doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim walaupun dia Nabi tapi dia tetap berdoa supaya Allah masukkannya ke dalam syurga Firdaus. Jadi kalau orang macam kita ni, Nabi pun tak, ulama pun tak, lagilah kena berdoa supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Apa tu dalam surah apa? Tak jumpa. Ada doa Nabi Ibrahim. Tapi boleh baca je doa. Allahumma adkhilni jannata al-firdaus al-a'la. Boleh je. Sebab Nabi suruh kita minta, iza sa'altumullah fas'aluhu al-jannata al-firdaus. Bila kamu memohon kepada Allah, mintalah syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Antara syurga yang dipohon oleh Nabi Ibrahim AS. Saya tak jumpa ayat yang keberapa ni. Dan minta juga supaya Allah masukkan kita, suami kita, mak bapak kita, anak cucu kita surga Firdaus al-A'la. Betul ke kalau anak buat maksiat di dunia dan tidak mendirikan solat, wafat dalam kubur akan mendapat juga balasannya? Tak betul. Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang berdosa akan memikul dosa orang lain. Dosa anak tak solat, mak bapak tak pikul. Dosa mak bapak tak solat, anak pun tak akan pikul. Tapi mak bapak akan pikul dosa dia sendiri. Dosa apa? Tak ajar anak solat. Tak tegur anak yang tak solat. Tak tegur anak yang buka aurat. Itu dosa mak bapak. Tapi bila anak buka aurat, itu dosa anak. Dosa mak bapak ialah tak tegur, tak bagi contoh. Wallahualam. Bila mendengar syurga, perasaan jadi takut sebab takut tak dapat. Bolehkah? Boleh kot. Dia mungkin kita rasa takut tu sebab kita rasa tak layak lah. Jadi bila rasa tak layak adalah satu benda yang baik. Bila kita rasa tak layak, kita akan sentiasa baiki amal kita. Tapi kalau kita rasa aku mesti dapat, kadang-kadang menjadikan kita tak meningkatkan, tak membaiki amal kita. Wallahu alam. Bagi dalil, baca doa lepas wuduk boleh masuk syurga dari mana-mana pintu syurga. Boleh Google lah, Google. Doa selepas wuduk banyak, boleh Google je. Ustaz, anak yang kita larang. Anak yang kita lorongkan dia untuk menjadi penghafal Quran tapi hafalannya tak dijaga, adakah masih dianggap hafizah kitab Allah? Dan masih bolehkah kita, ibu bapa, memperolehi fadilat atau usaha untuk menjadi? Tak. Bila anak kita hafal Quran kemudian lupa, dia bukan hafiz lah. Hafiz ni ialah sentiasa ingat. Sebab itulah ada satu kisah, seorang lelaki bawa anak dia yang hafiz Al-Quran pergi jumpa seorang sahabat nama Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia mungkin nak bagi tahu anak dia hafiz Quran dan nak bagi tahu berita gembira. Tapi pandangan seorang sahabat yang faham Al-Quran, kata Abu Darda, aku sedih dan aku risau sebab sebenarnya anak kamu belum menghafal Al-Quran. Fahaman Abu Darda dan juga sahabat ialah orang yang betul-betul hafal Al-Quran ialah orang yang faham dan beramal. Itulah tujuan, itulah Quran diturunkan. Tujuan utama Quran diturunkan bukan untuk dihafal, tapi untuk difaham dan diamalkan dan disebarkan. Jadi hafal Al-Quran itu bonus. Bukan wajib pun. Ramai sahabat Nabi tak hafal Quran, tapi boleh kata semua sahabat Nabi faham Quran dan beramal dengannya. Jadi jangan kita berbangga dengan anak hafal Quran, apatah lagi hafal kemudian lupa. Pastikan anak kita ingat balik hafazan dia dan perjalanan masih jauh. Hantarlah dia supaya dia tadabbur Al-Quran, faham satu persatu apa yang dia hafal dan amalkan dan sampaikan. Barulah dia akan menjadi orang beriman dan insya-Allah dia boleh membantu mak bapaknya. Kalau orang yang kita umpat dah mati, macam mana Ustaz?
Kata ulama, kita boleh bersedekah dengan niat nama si yang kita umpat tu. Aku sedekah, semoga pahalanya sampai kepada orang yang kita umpat yang telah meninggal. Kalau Allah terima, terimalah. Kalau Allah tak terima, kita tanggung. Sebab mengumpat ni kita dah tahu dosa, tapi kita buat juga. Itu pilihan kita. Saya selalu terbaca doa ini. Allahumma as'aluka husnul khatimah. Allahumma gfirli taubatan nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi, ada hadis sahih. Tapi yang sebelum tu saya tak jumpa. Allahumma as'aluka husnul khatimah. Saya tak jumpa daripada hadis sahih. Jadi doa yang diberi tu dia oleh Nur Hayati macam digabungkan antara beberapa doa. Yang ada hadis sahih, Allahumma ya muqallibal qulub, itu ada hadis sahih. Yang sebelum tu saya tak pasti, saya tak jumpa hadis sahih. Apa tu? Doa selepas wuduk. Tu ada tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kalau baca doa tu saja, kelebihannya Nabi kata dia akan dapat masuk mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki, pintu syurga yang 8. Tapi boleh tak dia nak tambah doa yang lain? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh. Tapi kelebihannya lain. Kelebihannya lain. Nak tanya, ada kawan saya ajar mengaji sesekali saya bagi tadabbur. Tapi dia nak tahu tajwid saya bagaimana ustaz? Apa tajwid saya? Tajwid saja. Tak, kita boleh bagi tahu kepentingan dan kewajipan mentadabbur Al-Quran. Kalau boleh bagi dalil, kita ada tulis buku ni. Tadabbur Al-Quran dan kewajipannya, kita akan cetak baru ni. Buku ni menjelaskan apa makna tadabbur dan apa kewajipannya berdasarkan dalil-dalil yang sahih daripada Quran dan hadis. Kalau dia baca, dia akan tadabbur, insya-Allah. Jadi bila kita beritahu syiat dengan dalil, dia tak nak terima, dia nak belajar tajwid saja, itu masalah dia. Itu dia dengan Allah. Tanggungjawab kita dah lepas. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kita menyampai sahaja. Jangan paksa-paksa orang. Apa tu bawah tu? Anak saya ada 3 orang meninggal dunia masa kecil, usia belum setahun. Bolehkah di akhirat kelak saya dapat berkumpul? Boleh, boleh. Syaratnya Kak Azizah jadi orang yang salihah. Jadi orang beriman, insya-Allah boleh. Berdasarkan apa yang kita belajar dalil daripada Quran, insya-Allah boleh berkumpul bersama. Bahkan ada hadis, kalau mak yang kematian anak masa kecil, seorang ke, 2 orang ke, 3 orang, dan dia redha, dia sabar, anak tu akan tarik dia masuk syurga. Anak tu akan bantu dia untuk masuk syurga. Hadis sahih. Bagaimana cara sujud tilawah? Sujud tilawah ni macam biasa. Kita bila jumpa ayat yang ada sujud tilawah, kalau dalam Quran ada tanda menara kan, kita angkat takbir, sujud terus. Dan kita baca apa? Doa tu panjangkan, zikir tu panjang. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, sampai habis. Baca doa tu. Kalau kita tak hafal doa tu, kata ulama, doa yang selalu kita baca ketika sujud dalam solat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca itu je cukup. Jika ibu bapa masuk syurga, anak masuk neraka, ibu bapa boleh tarik. Kalau mak bapa soleh, sebab ada hadis yang mengatakan kalau kita berkawan dengan orang yang soleh dan kawan kita tu duduk dalam neraka, kita boleh tarik dia. Maka kalau mak bapak yang soleh, maka insya-Allah boleh tarik. Berdasarkan hadis tu. Ayat 40 surah Az-Zariyat. Ayat 40 surah Az-Zariyat. Fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim.
Okey. Ini kisah Firaun dengan tentera dia. Bila dia kejar Musa dan dia masuk ke dalam laut, yang masa tu masih belum jadi laut lah, lebuh raya kan. Maka Allah kata fa akhaznahu, kami ambilnya, dan wa junudahu, dan tentera-tenteranya, fanabaznahum, maka kami campak mereka ke dalam laut tersebut, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Ini kisah Firaun dengan tentera dia. Wallahu alam. Untuk merancang pembelajaran tadabbur untuk anak-anak, boleh ustaz beritahu umur yang sesuai untuk anak-anak kita belajar tadabbur? Dia biasa umur yang sesuai untuk tadabbur ni ialah umur matang. Makna umur 10 tahun, 11 tahun. Adapun sebelum tu kalau umur 7 tahun, 8 tahun dia tak berapa matang. Dan kadang-kadang kita cerita tadabbur walaupun dalam bahasa yang mudah dia tak boleh nak tangkap. Sebab tu umur 7 tahun, 8 tahun yang sesuai ialah bagi dia hafal. Hafal Quran ke, hafal doa ke. Dan bila masuk umur 10 tahun, 11 tahun, kita mula tadabbur. Wallahu alam. Bagaimana jika seseorang anak hanya mengharapkan amal soleh ibu bapanya sahaja untuk masuk syurga terbaik, kerana dia tahu bapaknya telah tak, macam mana dia tahu bapak dia boleh angkat dia dalam syurga? Dia tahu tak bapak dia akan masuk syurga? Ada jaminan? Tak ada. Tak ada. Tak ada siapa yang tahu nasib dia. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu nasib saya adakah boleh masuk syurga ataupun tak. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, ada orang beramal dengan amalan syurga sampai ke tua, sampai ke penghujung hidupnya. Sehingga satu hasta lagi, mana umur dia dekat-dekat nak mati dah, tiba-tiba Allah tarik hidayat, dia melakukan amalan ahli neraka, masuk neraka. Jadi kita tengok bapa kita beramal dengan amalan ahli syurga, jangan kita yakin dia akan terus istiqamah sampai ke mati. Kita mengharapkan tapi jangan yakin. Kadang-kadang iman ni boleh turun naikkan. Allah nak tukar hati manusia sekejap je. Jadi bila kita tak yakin bapa kita boleh masuk syurga ataupun tak, jangan kita harap dia boleh tarik kita. Sebab dia pun belum tentu dapat masuk syurga. Maka baikilah amalan kita. Kita sendiri pastikan kita beriman dan beramal soleh. Katalah kita beriman beramal soleh, kita boleh masuk syurga. InsyaAllah kita boleh bantu bapa kita. Wallahu alam. Bagaimana cara nak dakwah pada kawan-kawan baik yang belum Islam? Nanti PM saya lah. Ini soalan dah berulang. Soalan ni dah berulang. Saya dah jawab banyak kali dah. Kalau ibu bapa meninggal, anak masih kecil, adakah doa ibu bapanya yang masih doa untuk anak seperti doa anak untuk apa tu? Tak faham. Kalau ibu bapa meninggal, anak masih kecil, adakah doa ibu bapanya yang masih doa untuk anak? Kalau dah meninggal, macam mana boleh doa? Tak faham Kalau mak bapak dah meninggal, macam mana boleh doa? Boleh PM saya. Doa, okey, tu. Atas sikit. Doa Nabi Ibrahim agar kita termasuk dalam golongan orang yang soleh. Surah Asy-Syu'ara. Nanti saya cek balik. Bawah ada pendapat yang disandarkan kepada kitab Ibnu Qayyim bertajuk carilah aku jika tidak kau temui aku di syurga, sehingga mereka boleh mencari di dalam neraka. Ada dalil yang sahih disebut oleh ramai ulama. Nanti saya bagi insya-Allah. Dalam zikir pagi tak silap, saya ada juga doa dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Doa. Apa doa? Setahu saya tak ada dalam zikir pagi petang. Tak ada kan? Doa daripada ayat terakhir surah Baqarah. Setahu saya tak ada. Okey. Boleh cadangkan kelas ataupun sekolah yang khusus untuk anak-anak belajar tadabbur, ataupun lebih baik belajar tadabbur bersama? Setakat ni saya tak tahu. Dalam maklumat saya tidak tahu ada sekolah tadabbur untuk anak-anak. Jadi bila selagi tidak ada kelas tadabbur, mak bapak lah yang sepatut tadabbur dan kemudian ajar balik kepada anak. Dan itulah kewajipan kita yang paling asas. Jangan serah pada sekolah. Kalau kita berhutang tapi tak dapat jumpa lagi dengan orang kita berhutang, kita pun derma. Ya, itu kata ulama. Bila kita berhutang kemudian
orang yang kita berhutang dengannya tak jumpa ataupun mati, maka salah satu cara untuk melepaskan dosa hutang tu ialah kita bersedekah atas nama orang yang kita berhutang. Semoga Allah ampunkan kita dan lepaskan kita di akhirat besok. Allahumma inni as'aluka salamata fid din. Boleh doa je, tak ada masalah. Walaupun doa ni secara umum kita boleh berdoa saja, apa saja doa, sama ada daripada Nabi ataupun kita reka sendiri. Yang penting doa tu baik. Cuma kata ulama, kalau kita berdoa dengan doa daripada Nabi dapat 2 pahala. Satu pahala berdoa, yang kedua pahala ikut doa Nabi. Tapi kalau kita tak hafal doa yang Nabi, maka kita boleh ambil mana-mana doa ataupun doa dalam bahasa Melayu yang tujuannya adalah baik, tak salah. Okey, cik, apa tu? Buku tadabbur jangan cetak. Dah. Kita dah tulis baru. InsyaAllah, cetakan baru tak ada bunga. Jangan risau. Sebuah apa harga tak? Ha? Sebuah apa harga Pak Yi? Harganya RM4. Kat mana nak dapat buku tu? Sekarang kita tengah semak balik, tulis balik dan betulkan ada yang silap dan nak buang bunga-bunga tu. InsyaAllah minggu depan kita boleh hantar untuk dicetak. Mungkin 2 minggu lagi siaplah insyaAllah. Okey, cukup dulu. Soalan yang lain boleh PM saya insyaAllah. Minta pendapat Ustaz tentang cara yang paling berhemat dan yang terbaik untuk bersiap keluarga mertua yang tidak menunaikan solat. Boleh PM saya. Soalan berulang. Boleh PM saya. Okey, kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.